Hai, alright. Bagaimana saya memulakan bisnes kereta sewa part 6. Alright, so sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greenmatic. So Greenmatic ni kita adalah platform tempahan kereta sewa di mana kami membantulah pelanggan-pelanggan kami yang terdiri daripada pelancong, syarikat korporat dan juga agensi kerajaan untuk mereka mendapatkan perkhidmatan kereta sewa yang dijamin tip-top, bersih dan selamat supaya pelanggan-pelanggan kami dapat sampai ke destinasi dengan hati yang gembira. Alright, di belakang saya itu adalah office Greenmatic. So sekarang ni kita masih tutup tapi kita run the business dekat rumah lah. Okay. So hari ni saya nak sambung saya punya story lah. Bagaimana saya memulakan bisnes kereta sewa. Ni bahagian 6 dah. Bahagian 6 maknanya 4 hari lah straight saya buat sharing. Okay, ada tak yang nak tahu? Alright, so sebelum tu kalau yang menonton tu boleh tak komen, boleh dengar suara saya dengan jelas, video semua clear, gambar semua clear. Okay, so, and then saya nak minta belanja share lah, belanja share ke 10 group. Itu je upah dia. Okay. And then kalau ada apa-apa soalan, boleh tanyalah pasal kereta sewa ke, boleh tanya je. Hai, Assalamualaikum Tuan Nurizman Rahman. Apa khabar? Apa aktiviti hari ni? Macam mana tempat baru? Alright. So semalam saya berhenti kat mana? Saya berhenti saya dapat ni kisah tahun 2006 lah, masih lagi 2006. Okay. Clear. Okay, clear. Ada tak yang nak tahu? Cuba komen nak tahu. Siapa yang dah share, boleh tak komen dan share? Saya nak. And then siapa yang menonton ni boleh tak komen? Boleh dengar semua supaya saya boleh nampak lah siapa yang menonton. Okay, MD Azman. Okay, Assalamualaikum MD Azman, apa khabar? Hari ni macam mana, apa aktiviti? Alright, so siapa yang dah share, komen dan share. Komen dan share, sambil-sambil saya sharing lah. So story tu dia stop sampai 2006. Panjang betul story ni. 2006 so kereta tak cukup. And then saya dapat 7 biji kereta daripada Desmond. So Desmond ni bagi kereta, saya tak payah nak bayar apa-apa. Saya untung lah masa tu sebab tak payah nak bayar apa-apalah. Kalau macam kereta pajak ni kita kena bayar dekat owner. Tapi saya tu kira bertuah lah. Macam Desmond ni dia bagi je kereta, saya tak payah nak bayar apa-apa. And then saya hanya bayar dia based on sale. Ada sale bagi duit, tak ada sale tak apa. Sebab apa? Kereta dia tu memang dah habis bayar, dah tak ada hutang. So daripada kereta dia tu parking je kat rumah, baiklah dia bagi kat saya, at least dapatlah duit sikit kan. Kalau dapat RM30 ke RM50 ke RM100 satu hari, at least dia ada income lah. Alright. Siapa yang dah share, komen dan share. Okay, saya tag lah. Share ke 10 group. Boleh tak share? Siapa yang dah share, komen dan share. Okay, so saya ada sediakan link juga. Saya ada sediakan link. Kalau you nak belajar, nak tahu tentang bisnes kereta sewa, you boleh masuk dalam Facebook group kelas bisnes kereta sewa online. So dekat situ saya ada sediakan e-book, saya ada video apa semua kan. You boleh tengok lah, download e-book. And then video-video pun saya bagi free je. So you boleh belajar kat situ, free je. Alright. Okay. So dapatlah kereta 7 biji. And then asalnya niat saya tu nak duit extra je, RM300 kan. Tapi bila dah dapat kereta 7 biji tu campur-campur pun semua, saya punya income masa tu sama dengan gaji saya masa tu 2,000 lah, 2,000. So income daripada kereta sewa bersih 2,000. So tak adalah banyak, tak adalah kaya mana, tapi dekat situ saya nampak perubahan kepada ekonomi saya lah. Kalau macam dulu, kalau gaji 2,000 memang
dapat gaji je, tolak sana, tolak sini apa semua, habis. Lepas tu nak belanja takut, tak berani sebab duit ada banyak tu je. And then bila saya start bisnes sewa, so saya ada gaji 2,000. Gaji tu memang gone lah, memang gone, bayar hutang je. And then saya ada extra lagi 2,000. So duit tu lah boleh belanja, makan lebih sikit lah. Macam dulu masa saya tak buat bisnes, kalau macam makan tu kan, makan tu kalau pergi kedai mamak kan, saya dengan isteri saya, kalau order nasi lemak tu, kita order satu pinggan je tuan-tuan, satu pinggan je. Teh tarik pun kita order satu je. And then kita share. And then kita minum air kosong lah. So itulah macam mana keadaan nak berjimat cermat kan. Alright. Okay. So bila ada income tu, so berlakulah perubahan kepada ekonomi saya. So saya ada kuasa membelilah. Dia tak adalah kaya, tapi ada kuasa membeli. Nak makan apa boleh, nak beli apa boleh. Itulah, itu yang saya suka buat bisnes sewa ni. Sebab duit tu hari-hari tuan-tuan. And then kita tak, dia bukan macam kita buka kedai. Kalau kita buka kedai, so kita kena duduk jaga kedai tu. Hari-hari orang customer datang tiap-tiap masa kan. So macam kereta sewa ni, saya boleh buat part time kan. So macam kita ada kereta, lepas tu customer booking, and then kita sewakan, customer sewa, and then kita dapat duit lah. Lepas tu bila customer tu pulang, kita collect je duit. Tapi masa tu saya sistemkan bisnes sewa. Ada tak yang nak tahu macam mana saya sistemkan bisnes kereta sewa tu tanpa perlu saya berjumpa dengan customer? Ada tak nak tahu? Masa saya start tu, saya dah sistemkan benda tu. Tak ada apps ke, tak ada website pun semua, tapi bisnes kereta sewa tu dah boleh running sendirilah. Ada tak nak tahu? Hi Prof Amran Ahmad. Sebab masa tu tahun 2006, 2007 saya masih bekerja dekat universiti. So daripada pagi sampai petang saya kena bekerja lah, duduk kat office. Tak boleh lah suka-suka hati pergi entertain customer. So saya kena sistemkan benda tu supaya bisnes tu boleh running sendiri dan saya boleh buat duit tanpa saya perlu jumpa customer kan. So ada tak nak tahu macam mana saya sistemkan bisnes kereta sewa masa tu? So saya automation kan. Ada tak nak tahu? Kalau nak tahu, cuba komen nak tahu. Lepas tu siapa yang baru menonton boleh tak share ke 10 group. Siapa yang dah share, komen dan share. Kalau mata tu ramai, barulah saya share kan. Ada tak nak tahu macam mana saya sistemkan bisnes kereta sewa? Sebab masa tu saya masih bekerja dekat universiti. So tak boleh lah customer nak sewa kereta, saya jumpa customer. So tu dah jadi macam menggunakan menyalahgunakan masa kerja lah. Alright, dan share. Okay, thank you MD Azman. Okay, Wan Arteta dah share ke belum? Siapa yang menonton ni, siapa yang dah share, komen dan share. So saya nak cerita macam mana saya sistemkan bisnes kereta sewa tanpa saya perlu jaga. Benda tu, bisnes tu boleh running sendiri. Alright. Okay, dan share. Siapa yang pada yang baru menonton tu, cuba komen, boleh dengar tak suara saya dengan jelas, gambar clear apa semua kan? Ada seorang je yang nak tahu kan. Siapa nak tahu macam mana saya sistemkan bisnes kereta sewa? Actually bisnes kereta sewa ni, kalau dia boleh you sistemkan lah, you tak perlu nak jaga dia 100% apa semua kan. Alright. So macam mana? Masa saya start tu, saya ada 2 biji kereta. Lepas tu si Desmond ni dia bagi saya 7 biji kereta lah. Masa tu pekerja semua tak ada pekerja. So saya run sendiri-sendiri je. Saya dengan isteri saya lah. Okay. So apa yang saya buat adalah, saya just
iklankan servis kereta sewa tu dekat macam dekat dalam kampus. Senang lah, kita tampal je lah iklan tu dekat dekat asrama dia orang. Lepas tu dekat papan kenyataan. Lepas tu iklan pun saya just letak kereta sewa, nombor telefon. Nombor telefon pun saya tak letak nombor saya beli nombor baru. And then saya letak nama Wahid. Saya tak letak nama saya. Sebab saya takut nanti bos saya tahu, dia jadi masalah lah pula. So saya guna nombor telefon baru. Saya letak nama lain. Nama saya guna nama abang saya. Abang saya nama dia Wahid. Saya Wahi. So kalau ada orang tanya, ni siapa ni? Saya cakap lah Wahid. Padahal tu saya je lah. Tujuan dia untuk saya elak lah daripada macam bos saya jadi isu lah kan. So saya membina satu profil kedua lah. Profil kedua. Tapi saya profil tu tak adalah jauh sangat. Nama saya Wahi. Dan saya gunakan profil kedua Wahid. Alright. Saya. Okay. So bila saya dah iklankan saya punya servis tu semua, so banyaklah budak-budak ni, student ni contact saya kan. Contact saya dia, tapi masa tu zaman SMS tuan-tuan. Zaman SMS, tak ada WhatsApp, Facebook pun tak ada lagi. Tahun 2006. So bila budak-budak ni dia tengok saya punya iklan, so dia akan mesej lah. Dia akan mesej nak sewa kereta. Okay, bila nak sewa kereta, biasanya dia orang akan booking awal lah. Dia akan booking awal. So saya masa tu saya ada buku 55. Buku 55 dan setiap hari saya akan bawa buku tu lah. Buku tu saya letak dalam posh bag. Posh bag tu posh bag kecil lah. Saya gantung dekat pinggang saya. And then dalam posh bag tu ada satu batang pen, pendek. Kecil je. And then buku 55. So bila budak-budak ni dia SMS, dia kata dia nak sewa kereta, so saya akan tulis nama dia. Nama dia, pukul berapa dia nak sewa kan. Okay, berapa jam. So setiap hari saya dah ada waiting list customer yang nak sewa kereta lah. Alright, thank you pada yang menonton. Thank you pada yang share video ni. Hi Dan JB, apa khabar? Mahlika Rimba, thank you. Alright, you all kalau ada soalan tentang kereta sewa, boleh tanya je. InsyaAllah saya cuba jawab sambil-sambil saya bercerita ni kan. Okay, so setiap hari saya dah ada waiting list student yang nak sewa tu lah. Very simple je lah. Nama dia, tarikh, nama dia, lepas tu pukul berapa dia nak pakai. Masa tu saya dah ada 9 biji kereta lah. Saya run sorang-sorang masa tu. And then so kereta tu saya akan parking dekat diorang punya hostel lah. Hostel tu senang je, dia tak ada berterabur kan. Hostel tu memang setempat je. Hostel lelaki dengan perempuan dia sebelah-sebelah je. Dia tak ada macam berterabur. So kereta-kereta tu saya parking dekat diorang punya hostel lah. And then parking tu memang banyak kosong. Sebab student mana ada student ada kereta. Student ada motor je. So parking tu banyak. And then macam saya daripada Isnin sampai Jumaat memang saya bekerja lah. Saya bekerja daripada pagi sampai petang. So saya tak boleh nak entertain customer lah setiap kali dia orang nak sewa. So apa yang saya buat adalah setiap kereta tu mesti ada 2 kunci. Okay. Lepas tu kereta-kereta tu saya akan letak dekat hostel. So setiap kereta tu semua akan lock lah. Lock manual lah, bukan pakai remote. Kunci semua pakai manual je, bukannya pakai remote. Okay. And then kunci tu saya akan letak dekat dia tayar depan sebelah driver. So saya akan selit dekat spring lah, dekat isober kan, isober. So bila ada budak nak sewa kereta, so saya tahulah okay, kereta aku ada 9 biji. Bila ada orang nak sewa kereta, so saya akan mesej dekat customer ni, okay, kereta ada dekat tempat sekian-sekian, kunci ada dekat tempat sekian-sekian. So saya minta budak ni pergi ambil lah kunci. Saya minta budak-budak ni pergilah dekat kereta tu,
And then ambil lah kunci. Kunci tu biasa memang saya letak dekat Exober lah kan, Exober. So dia ambil and then dia buka pintu kereta tu pakai manual lah kan. Alright, so masuk and then dia boleh start sewa lah. So dekat situ nanti dia kena SMS kat saya, okay, dia dah ambil kereta. So dekat situ saya ada record lah pukul berapa dia ambil. Tapi biasanya dia dah inform pukul berapa dia nak start pakai. Contoh dia nak pakai kereta pukul 8 pagi kan. Pukul 8 pagi dia kata okay, dia dah ambil kereta. So saya tahulah kereta tu dah dia ambil tanpa saya perlu jumpa dia. Kan. So and then saya pesan lagi, kalau balik nanti just message kat saya. Dia dah balik. And then kunci tu nanti saya minta dia letak bawah kapet sebelah driver. Letak bawah kapet, duit pun letak bawah kapet. And then dia keluar and then dia lock pintu tu, manual lah. So maknanya lepas dia return kereta tu, kunci kereta mesti simpan dalam kereta. Dan duit sewa kereta dia kena letak bawah kapet lah, bawah kapet dekat tu kan. So bila waktu tengah hari saya akan turun, saya akan bawa kunci spare lah. Kunci spare dan saya buka pintu kereta and then saya buka selak lah yang kapet dekat sebelah driver kan. So ada kunci dan ada duit lah. So saya collect kan. And then bila dah collect tu, saya readykan balik kereta tu untuk sebelah petang. Okay, so kunci tu letak balik dekat Exober tu. And then duit tu saya dah ambil lah. Lepas tu macam ada sebelah petang ada budak nak sewa kereta. So dia akan mesej saya. So saya akan mesej dia, okay, ambil kereta nombor sekian-sekian, kunci ada kat sini. And then kalau dah dapat kereta, dah start jalan, you inform saya lah. And then bila pulang, just message saya. And then seperti biasa, kunci dengan duit tu letak dekat bawah kapet sebelah driver. Alright. So macam tu lah rutin dia setiap hari, Isnin sampai Jumaat lah. Satu Ahad saya cuti, so saya boleh monitor. So waktu tengah hari saya akan collect duit. Waktu tengah hari tu break lah kan, waktu lunch kan. So saya naik motor sekejap, turun bawah, orang lain pergi makan, saya pergi kutip duit. Okay. Memang banyak lah. Sekali kutip tu 50-60 kan. 50-60 kan. Petang lagi 50-60. So rezeki lah, rezeki. So memang seronok gila lah. Setiap masa kita collect duit kan. Dulu setiap masa kita buang duit. Sekarang ni pagi, tengah hari saya akan collect duit, petang saya akan collect duit, malam saya akan collect duit lagi. So ada income lah. Alright. So itulah rutin saya setiap hari. And then sebelah petang tu, bila habis kerja pukul 5, so saya akan balik. So saya punya kerja adalah saya akan ambil kereta tu satu-satu, dan saya akan cuci. Tengok lah, kalau kereta tu kotor saya cuci, dalam tu saya vacuum pula. Sebab saya duduk dekat quarters. So macam pipe air tu adalah dekat bawah tu kan. Cuma vacuum tu, plug elektrik tu tak ada. So apa yang saya buat adalah saya beli yang vacuum yang kita boleh pasang dekat yang cigarette punya ni, charger tu kan, cigarette punya ni kan. So saya vacuum pakai vacuum yang portable tu lah. So petang-petang saya akan cucilah kereta. So masa saya cuci kereta tu, adalah call lah semua kan. So masa saya cuci kereta tu, saya akan pakai macam Bluetooth punya hand free. Okay. So time cuci kereta, time tu lah saya menjawab call, menjawab pertanyaan semua. So masa tu saya pakai Bluetooth untuk connect dengan saya punya phone kan. Tu cara saya lah. Okay, so benda tu berterusan sampailah. And then bila orang nampak saya buat bisnes kereta sewa tu macam maju je, macam bagus kan. So adalah orang lain pun
nak buat juga. Tapi masa tu yang jadi saya punya pesaing tu dekat dalam college tu dia ada macam pengusaha kantin lah, makcik kafe apa semua. So dia tengok saya buat bisnes kereta sewa tu, and then dia pun cakap why not dia buat juga. So dia pun buat juga. Tapi macam makcik kantin ni, dia memang fokus duit je lah. Dia tak fikir pasal student. So dia ada kereta buruk-buruk, dia sewakan kan. So budak-budak pun sewa lah kereta dengan dia. Tapi tak macam mana budak-budak ni kalau sewa kereta dia, tak macam mana kereta dia boleh terbalik. Tak tahulah, dia macam dia tak jagalah kereta dia kan. So bila berlaku banyak aksiden, aksiden budak-budak sewa kereta, tiba-tiba kereta tu terbalik. Jalan macam mana kereta tiba-tiba kereta tu terbalik kan. So kereta yang dia bagi tu memang tak safety lah. And then bila jadi kes macam tu, so jadi isu lah dekat universiti kan. And then bila orang tahu saya buat bisnes kereta sewa, especially bos saya lah tahu saya buat bisnes sewa, and then tengok pula kereta saya dah banyak semua kan. Saya ada 9 biji kereta masa tu. So jadi isu lah. And then saya dipanggil dan pihak universiti minta saya stop lah. Sebab takut nantilah kalau budak-budak ni sewa, lepas tu accident, lepas tu mak bapak ni serang universiti, and then tengok pula staff universiti yang buat bisnes kan. So masalah kepada universiti lah. So masa tu saya memang betul-betul down lah. Aku baru je nak senang sikit kan, tiba-tiba ada orang minta saya stop. So memang yelah, kita masa kita bekerja dekat universiti tu, yang membuatkan saya bengang sangat saya buat bisnes tu. Masa aku kerja dekat universiti, aku kerja teruk-teruk, kau fitnah aku kan, cerita macam-macam, makan rasuah apa semua kan. So bila aku cari rezeki, buat rezeki, kau suruh aku stop pula. Time aku susah kau tak ada tanya kan. Time kita dah ada senang sikit, dia suruh stop kan. So saya agak down, agak frust apa semua kan. Sebab saya dah buat duit masa tu RM2,000 sebulan. RM2,000 sebulan. You faham tak saya punya perasaan masa tu? Kenapa saya start bisnes sewa? Satu sebab nak bantu student lah. Sebab student tu selalu pinjam kereta saya. Lepas tu sebelum saya start bisnes sewa tu, actually saya ni seorang pekerja yang workaholic, yang memang kuat kerja. So kenapa saya kerja kuat? Sebab saya fikir bila kita bekerja lebih kuat lagi, so masalah kewangan kita akan selesai. Tapi rupa-rupanya tak selesai, tambah masalah lagi. So bila saya bekerja, buat kerja dekat universiti gila-gila apa semua, so timbullah macam-macam fitnah lah, tikam belakang lah, surat layang lah, semua macam-macam. So itulah antara isu dia. Bila kita ni orang cakap poyo lah, kerja terlebih, terlajak rajin kan. So bila saya nampak aku kerja banyak-banyak, aku buat kerja banyak-banyak ni, bukannya selesai masalah aku. Duit tak adalah banyak mana, tapi tambah masalah kan. So bila dalam keadaan tekanan macam tu, so saya decide why not aku buat bisnes kereta sewa. Sebab student aku ni asyik duk pinjam kereta je. Lepas tu bapa angkat saya yang kerja dekat situ juga, dia pun mencari kereta sewa. So saya cakap why not aku buat servis kereta sewa. Dan sebelum saya bekerja kat universiti tu pun, saya pernah bekerja dengan company car rental. So adalah pengalaman sikit. So saya nampak kat situ, saya nampak masalah kat situ, dan saya ada pengalaman, saya ada ilmu sikit, and then saya cuba selesaikan masalah tu. So di mana ada masalah, di situ ada peluang. Kalau kita boleh selesaikan masalah tu, InsyaAllah duit tu akan datang. Alright. Weh, karangan 500 patah perkataan ke? Karangan apa tu tuan? Biasalah, Melayu penuh dengan hasad dengki. Itulah. So bila saya dapat warning tu, memang saya dapat surat warning, surat minta saya berhenti. Masa tu memang down gila lah. Aku baru nak bersenang lenang kan, tiba-tiba kena suruh berhenti. Ada tak nak tahu macam mana saya selesaikan masalah tu?
Ada tak macam mana saya overcome the problem? Sebab bila you nak jadi usahawan ni, bila you nak berniaga ni, akan ada banyak cabaran, akan ada banyak halangan. So you jangan give up. Mesti ada jalan, mesti ada jalan penyelesaian dia. So nak tahu tak macam mana saya selesaikan masalah tu? Alright. Sebab sepanjang saya start bisnes kan, memang cabaran tu banyak lah. Tapi cabaran tu bukannya alasan untuk kita lari daripada masalah. Cabaran tu kita kena fikir macam mana nak selesaikan masalah tu. Alright. Ada tak nak tahu macam mana saya selesaikan masalah tu? Aku dah dapat surat warning ni, suruh berhenti kan. Takkan aku nak berhenti, aku dah ada kereta 9 biji kot. Duit dah masuk kan. Duit dah masuk, tiba-tiba suruh berhenti kan. Takkan aku nak bekerja balik kan. Ni masalah hutang aku tak settle. Time kita susah, time kita lapar, tak ada dia tanya kan. Time kita senang sikit, dia mulalah dengki apa semua kan. Tapi memang betul lah, memang betul. Sebagai kaki tangan kerajaan tak boleh berniaga sebenarnya, memang betul. Tapi apa pilihan yang kita ada lah. Kalau nak ikutkan, saya bukannya boros masa tu. Cuma dari segi kewangan tu bodoh sikit lah. Pengurusan kewangan tu bodoh sikit lah. Start kerja, beli kereta pula di luar kemampuan. Tak salah siapa, salah diri sendiri lah. Lepas tu bila duit dah tak cukup, guna kad kredit kan, guna kad kredit. Lepas tu bila saving tak ada, pergi minta nasihat percuma dekat ejen insurans, dekat broker apa semua kan. So lama-lama duit tu makin teruk lah, makin kedudukan kewangan tu makin teruk, bukan makin okey. Okey, siapa yang ada masalah macam tu? Siapa yang ada masalah macam tu? Saya rasa ramai yang menghadapi masalah macam tu lah. Belajar tinggi-tinggi, kerja bagus-bagus, tapi hidup tu macam lebih teruk lah daripada orang miskin kan. Itu yang saya alami dulu lah. Saya tengok lah, bila aku tengok orang tukar sapu sampah kan, macam aku ni lagi teruk daripada orang tukar sapu sampah kan. Aku ni dah lah belajar tinggi, kerja dah bagus, gaji dah okey, tapi duit tak ada. Tengok orang, bila saya pergi bandar, tengok orang sapu sampah kan, saya fikir aku ni kalau nak dibandingkan orang tukar sapu sampah ni, aku rasa aku lebih teruk lagi. Sebab apa? Nak bagi duit kat mak ayah pun tak ada duit tuan. Nak bagi duit, nak kirim duit dekat family pun tak ada duit. Sebab apa? Duit tu habis bayar hutang je tuan-tuan. Habis bayar hutang. Memang sedih betul lah. Aku dah lah belajar tinggi kan, buat master tu. Degree ada, master ada, gaji dah 2,000, kerja pun dah bagus, kerja kat universiti tu kan. Tapi hidup tu macam lebih teruk daripada orang tukar sapu sampah. Kalau orang tukar sapu sampah tu pandai urus duit. Macam saya masa tu, saya tak pandai urus duit. Alright, bukan salah siapa-siapa, salah diri sendiri tuan-tuan. Salah diri sendiri. Okay, so macam mana saya selesaikan masalah tu? You all kalau ada soalan pasal kereta sewa, tanya je. InsyaAllah saya cuba jawab lah. Banyaklah orang PM saya tanya tu, tanya ni apa semua. So sambil-sambil saya bercerita ni, saya boleh bantu jawab you all. Okay, sharing-sharing lah. Okay, so bila saya dapat surat warning tu, kenapa tak ramai view hari ni? Boleh tak share ke 10 group? Siapa yang dah share, komen dan share. And then boleh tak bagi love ke like ke kan? Barulah meriah sikit. Semalam boleh sampai 200 mata, hari ni 50 je. Boleh tak share? Boleh tak share dulu ke 10 group? Siapa yang dah share, bagi love, like, komen dan share. Ni pengalaman saya, macam mana saya daripada kira seorang yang bekerja dekat bekerja sebagai kaki tangan kerajaan, boleh berhenti kerja. Saya rasa ramai orang yang nak jadi macam tu. Dia nak ada bisnes, dia boleh berhenti kerja, dia boleh fokus bisnes dia, dan bisnes dia tu sustain. Tapi tak ramai yang betul-betul sukses lah. Banyak yang saya tengok kawan-kawan saya, bila dia nak berniaga tu, dia masuk skim tak apa-apa kan, skim sana, skim sini apa semua kan. So lalas bisnes tak ke mana, duit tak ke mana, dia masih lagi sangkut, paksa bekerja, makan gaji. Bukannya makin elok, makin teruk kan.
So saya share ni based on my experience, macam mana saya keluar daripada kepompom makan gaji. So daripada story ni mungkin you boleh belajar something lah. Alright. Okay, thank you pada yang bagi love, like apa semua. Siapa yang dah share tu komen dan share. Okay, alright. So bila saya dapat surat tu, isu dia adalah saya yang run the business. Alright. So saya yang run the business, and then memang salah lah kan. So apa yang saya buat adalah saya masa tu saya mengajar student diploma perikanan. So saya tanyalah dalam kelas saya, ada tak siapa-siapa yang nak buat duit, tolong saya. So dalam tu adalah budak-budak lelaki semua kan. So Cik Wahid saya kan. So dia orang ni nak buat part time. Okay, siapa yang interested boleh datang ke saya punya office lah. Masa dia orang free kan, datang. And then adalah 2-3 orang student ni, dia datang, dia berminat nak buat part time lah kan. Sambil-sambil dia orang belajar tu, dia minat nak buat part time. So saya pun cakap lah, okay, aku ada bisnes kereta sewa sekarang ni. Masalahnya aku bisnes tu pun dah okay. Lepas tu cuma aku dah tak boleh nak run the business. So aku perlukan orang yang boleh tolong run the business lah. So adalah seorang budak ni, dia cakap boleh Cik Wahid, saya dia boleh tolong handle lah kan. Maknanya saya handphone tu saya bagi kat dia, and then saya ajarlah dia macam mana kan. Okay, cara record apa semua. So hari ni siapa sewa, berapa jam dia sewa, berapa yang dia bayar. So saya punya deal dia adalah kalau orang sewa kereta saya bagi dia commission 20%. Tapi kalau ada orang sewa kereta Desmond, kereta orang lain, so daripada apa yang commission yang saya dapat tu, saya bagi kat dia 20% jugalah. Macam tu kan. So budak ni pun, satu, dia dapat peluang buat duit, commission dia. Yang kedua, dia dapat kereta free. Maknanya dia boleh je ambil kereta mana-mana, pakai je, tak payah bayar apa-apa. Tapi dengan syarat dia kena jagalah. Satu, dia akan dapat commission lah. Satu lagi, dia boleh pakai kereta free, tak payah nak bayar apa-apa. So budak ni pun handle, dia 2 orang lah. Dia 2 orang, dia dengan kawan dia lah dia handle. So saya hand over kerja tu dekat student ni. Tapi benda betul yang saya buat adalah, kebetulan masa tu lah, kebetulan yang saya buat masa tu, budak ni rupa-rupanya dia kaki surau. Dia kaki surau, dia memang jenis pergi surau, solat apa semua kan. So itu benda betul yang saya buat. Kalau saya bagi dekat student yang tak apa-apa kan, mungkin sebab benda tu duit kan, duit. So dia boleh je tipu saya. So benda betul yang saya buat adalah saya bagi dekat budak yang boleh dipercayai. So yang budak ni memang jenis kaki surau. So kalau you nak buat bisnes sewa, kalau you run dekat campus universiti, sewa dekat student kan, kalau you nak cari budak-budak, you cari budak-budak yang kaki surau, yang jenis pergi solat. Kalau boleh cari lah Tok Imam kan, budak-budak yang jenis Tok Imam ni. So yang kaki surau, yang pergi solat ni. So diorang ni chances dia nak menipu tu kurang sikit lah. Alright. Kalau you punya kalau you buat bisnes sewa dekat campus universiti, that is tips. Itu benda betul yang saya buat lah. Okay, budak team pun handle apa semua. And then masa tu saya discuss dengan Desmond. Saya cakap, Desmond, problem lah, saya buat bisnes sewa dekat dalam universiti ni. Saya punya bos dah cakap tak boleh kereta tak boleh parking dalam universiti, dia suruh saya bawa keluar apa semua kan. So Desmond ni pun kesian lah kat saya kan. So dia kata, macam ni lah Wahid, saya sewa rumah sama you satu lah dekat luar universiti tu. So dia sewa rumah, kereta-kereta tu parking kat situ. So sampai macam tu sekali Cina ni tolong saya kan. Sebab saya dah tak boleh nak parking kereta dalam universiti banyak-banyak. 9 biji kot, 9 biji kereta parking dalam campus kan. So orang bising lah. Saya punya jiran-jiran mata pun dah putih mata kan. Dah sakit mata tengok saya hari-hari tukar kereta kan. So kadang-kadang orang kita ni, kadang-kadang kawan-kawan kita ni pun yang dengki dengan kita lah kan.
Bukannya orang lain pun. Dia tengok kita ada banyak kereta, dia tengok kita senang sikit pada dia, dia mula tak senang duduk lah. Sibuk jaga tepi kain orang kan. So tu lah yang jadi orang report saya tu kan. So Desmond ni dia cakap tak apalah, macam ni dia sewa rumah kat luar. Masa tu sewa rumah murah ya tuan-tuan, 450 dia sewa. Lepas tu rumah tu dia bagi staff dia duduk lah. Staff dia duduk. Rumah tu actually kita nak parking kereta je, tapi kita sempat sewa sekejap lah, sewa sekejap je. And then saya decide saya nak sewa rumah sendirilah, rumah yang besar. So saya cakap Desmond, tak apa macam ni, saya sewa rumah dekat luar. Saya sewa rumah semi-D lah, semi-D. Sewa dia sebulan 750 masa tu kan, 750. So kereta-kereta semua parking kat luar lah. Kalau ada student nak sewa kereta, kita akan hantar masuk dalam. Masa tu saya dah ada staff seorang full time. Saya bayar gaji dia RM1,000. So yang budak yang handle kereta sewa dalam kampus ni, dia kerja part time lah. Masa tu saya dah ada staff seorang full time, yang macam kalau ada orang nak sewa kereta, staff saya ni yang akan hantar kereta masuk dalam kampus universiti lah. So maknanya bisnes tu dah kira macam auto running lah, auto running. Tu yang best kereta sewa ni. And then pekerja tu tak payah nak pandai sangat. You cari je siapa yang boleh bawa kereta, kerja dia hantar kereta, ambil kereta, cuci kereta. Itu je kerja dia kan. So bayarlah gaji dia. Masa tu bayar gaji RM1,000 pun dah besar, tahun 2007 macam tu kan. Alright. So saya pun fokus kepada kerja saya lah. And then staff saya tolong handle, and then student saya ni yang tolong deliver kereta lah. Alright. So masa tu dah tahun 2007, and then bisnes pun alhamdulillah. And then apa yang berlaku adalah macam bila saya start sewa dekat student ni setiap tahun dia akan habis belajar. Lepas tu ada student baru masuk, and then student yang senior akan habis belajar. So student yang senior ni masa tu tahun 2007-2008, kalau orang nak datang Bintulu, macam tak banyak information tuan-tuan. Kalau macam dia orang nak beli tiket flight, dia orang boleh beli Asia ataupun Malaysia Airlines lah. So masa tu online pun tak berapa strong lagi tuan-tuan. Alright. Lepas tu kalau macam nak booking hotel, masih belum ada lagi macam website yang macam booking.com, Trivago, semua tu belum ada lagi tuan-tuan. So kalau orang nak booking hotel sangat susah. So dia orang kena cari sendiri, dia orang kena call hotel, buat booking semua kan. So ataupun dia orang guna travel agent lah. So itu cara dia lah, cara zaman tu lah. And then kalau orang nak sewa kereta, sama juga. So masa tu company car rental masih lagi dia tak banyak yang ada website. Tak banyak yang, kalau especially dekat Sarawak tak banyak. So kalau dia orang nak sewa kereta, dia orang kena tanya lah siapa yang pernah tinggal dekat Bintulu. Siapa yang pernah tinggal kat Bintulu. And then so macam student-student saya ni, siapa yang duduk kat Bintulu, dia orang tahulah kalau nak sewa kereta kat mana. So sebab dia orang ni pernah jadi saya punya customer. So bila ada orang tanya, saya nak pergi Bintulu lah, saya nak pergi Bintulu. So macam mana nak sewa kereta kan? Padahal dekat airport Bintulu tu ada je company car rental, tapi masih banyak company offline, tak banyak lagi company yang online. So sama ada dia naik flight turun Bintulu, ambil kereta dekat airport, ataupun kalau dia ada kenal siapa-siapa, dia akan contact owner kereta dan dia sewa lah. So masa tu saya punya student dah jadi saya punya agent agent marketing. So dia orang kalau nak pergi Bintulu sewa dengan Encik Wahid. Nak pergi Bintulu sewa dengan Encik Wahid. So dekat situ asalnya saya sewa kereta dekat student tuan-tuan. Lepas tu dekat situlah saya mula merebak. Saya dapat sewa dekat orang awam. Tapi orang awam masa tu orang awam yang kira macam kawan-kawan, family kepada student saya. So saya bukannya sewa kereta dekat siapa-siapa kan. So dekat situlah, sebab masa saya start tu,
Saya nak sewa kereta dekat orang awam pun takut juga nanti bagi sewa kereta hilang apa semua, problem kan. Tapi student saya, customer orang awam ni, dia from referral daripada student saya sendiri. Okay, nampak tak kat situ? Masa saya start, saya start dengan orang yang saya kenal, dengan student, dengan staff kan. So bila kita bagi servis yang bagus dekat dia orang, so dia orang ni akan recommend kita punya servis. So kita akan pergi dapat dia orang punya family, kawan-kawan apa semua kan. So itu benda betul yang saya buat lah. So bila you nak buat bisnes sewa, you fokus dengan customer yang you kenal dulu, orang yang terdekat. Jiran-jiran ke, student ke, family dulu ke, you fokus dengan orang yang you kenal. So bila you bagi servis yang bagus, so orang ni dia akan promote you punya business tu dekat orang lain. So orang lain tu maknanya orang tu sama macam dia je. Kalau dia tu doktor, kawan-kawan dia doktor juga. Kalau dia tu engineer, kawan-kawan dia tu engineer juga. So macam itulah marketing saya lah. Sebab masa tu mana ada FB ad, Google ad pun saya tak pandai lagi kan. So marketing tu mulut ke mulut je tuan-tuan. Mulut ke mulut je. So faham tak saya punya perjalanan ni, perjalanan story ni? Tak ada pun orang nak tanya soalan kan? Ke aku yang tak boleh baca komen? Okay. Alright, lepas tu so saya start dapat customer orang awam. And then bila saya sewa kereta dekat orang awam, so dia punya margin tu tinggi sikit lah. Macam student ni sewa RM5 sejam, RM5 sejam, tak banyak. Bila saya sewa dekat orang awam, margin dia tu tinggi sikit lah, profit kan. Macam orang awam ni dia tak adalah nak sewa jam, dia sewa hari kan. Satu hari RM50, lepas tu saya naikkan harga RM55, saya naikkan harga RM60. Sebab dia orang ni and then so masa tu tahun 2007 saya dah pindah rumah, and then customer pun dah ramai apa semua. And then cuma saya ada isu dengan Desmond ni. Isu dia adalah macam Desmond ni okey, dia bagi kereta kat saya apa semua kan. So saya tak payah nak bayar apa-apa, saya makan komisen kat situ. Tapi satu benda yang tak bestnya adalah bila kita ambil kereta orang, kalau untung tu sama-sama untung lah kan. Tapi kalau rugi tu saya seorang lah kena tanggung. Contohnya ada customer sewa kereta kan, dia bawa-bawa, tiba-tiba dia langgar apa tak batu, tayar tu kembang kan, tayar tu kembang. So macam customer ni kadang-kadang kita nak claim susah. Dia tak mengaku lah apa semua kan. So macam Desmond ni dia tak peduli, tayar dah kembang, kau kena ganti lah. Ganti pula bukannya ganti kereta tayar second hand, kena ganti tayar baru. So dekat situ kadang-kadang saya punya komisen tu habis bayar rugi je. Sebab masa tu sangat susah lah untuk saya claim daripada customer kan. Macam customer sewa, accident, tak nak bayar. Macam ada student saya sewa kereta, kereta tu terbalik masuk longkang kan. Dia semua minta ganti rugi kat saya RM1,000 macam tu lah, RM1,500. So budak ni tak boleh nak bayar kan, budak ni dah pujuk lah dia bayar separuh je. Lah aku separuh lagi aku yang kena bayar kan. So dekat situ yang part tak bestnya, macam saya dapat komisen, tapi kadang-kadang komisen tu gone macam tu je. Habis bayar hutang je, bayar ganti rugi dia je kan. So kat situ saya bengang. Susah lah bila kita guna kereta orang tuan-tuan. Susah memang guna kereta orang. Seronok kita tak payah keluar modal, tapi kita tak boleh nak kontrol. So dekat situ saya nak sangat beli kereta saya sendiri kan. Saya kalau boleh saya tak nak pakai kereta orang. Tapi masalahnya saya nak beli kereta, saya punya kira macam saya ni tak bankable lagi. Walaupun saya dah ada income kan. Saya cuba apply loan tak lepas kan. Sebab hutang saya masih banyak tuan-tuan. Hutang saya, walaupun saya dah buat bisnes sewa, income dah okey, tapi hutang saya masih ada banyak lagi. So saya masih ada kereta lagi, saya ada kad kredit lagi, saya ada ASB loan lagi apa semua. So saya punya hutang tu dah parah hidung tuan-tuan. So bila saya apply loan bank, memang bank reject lah. Tak dapat lah.
So you nak tahu tak macam mana saya selesai masalah tu? So along the way masa saya buat bisnes ni, banyak benda baru yang saya jumpa, kan? So masalah yang kena warning tu dah settle sebab saya dah hand over kerja tu dekat saya punya student. So kalau nak marahlah student aku kan. Saya jadi duduk kat belakang je, di belakang tabir je. So settle, tak ada isu lagi dah. Sekarang ni masalahnya saya ambil kereta Desmond. So yang tak bestnya bila kereta dia tu rosak, kereta dia accident kan. So saya punya commission tu gone untuk bayar ganti rugi je. So macam aku buat kerja free je. Rasa macam aku ni buat kerja free je. Aku dah tolong marketing, sewa kereta, dia dapat duit. Tapi time untung sama-sama untung, time rugi aku seorang je tanggung kan. So saya bengang, saya nak beli kereta saya sendiri, kan. Alright. Ada tak nak tahu? So along the way masa saya buat kereta sewa tu daripada tahun 2006, and then saya punya sales tu makin lama makin banyak. And then macam student tu saya masih lagi sewa dekat student. So duit sewa tu kira macam budak-budak ni dia bayar cash tau, kadang-kadang dia bayar RM1, RM2, kadang-kadang bayar duit shilling kan. So dekat rumah saya tu memang banyak duit. Duit kertas, duit shilling kan. So duit tu saya tak boleh lah nak bawa hari-hari pergi office kan. So saya simpan lah dekat rumah. So lama-lama saya jadi risau, kalau ada orang pecah rumah aku ni. Sebab masa tu saya duduk kat quarter kan. And then bila saya pindah dekat sewa rumah, saya risau lah nanti orang pecah rumah saya pun. Sebab saya pergi kerja, tak ada orang kat rumah. Kalau orang pecah rumah saya, orang curi duit tu, macam mana saya nak ganti balik duit sebab duit tu kebanyakannya duit Desmond, duit orang. So kalau duit tu hilang, memang habis lah. Macam mana saya nak ganti kan? Gaji saya dah lah tak besar kan. Gaji saya pun masa tu habis bayar hutang je. Alright. Adan Rahman, salam tuan, saya nak buat kereta sewa Toyota Vios sahaja, area Kelantan. Biasanya kadar sewa satu hari berapa Vios ni? Vios ni kalau kita punya standard publish rate 280 kan. 280. Alright. Jauh tu tuan berjalan, entah berapa kilometer saya jalan. Biasalah pagi-pagi saya akan morning walk. Kalau tak saya tak morning walk, saya memang tak exercise lah. At least aku boleh exercise sikit lah. Alright, so video semua clear, tak bergegar apa semua. Sorry lah kalau video ni bergegar-gegar. Sebab saya pagi-pagi memang saya akan morning walk. Alright. Lepas tu okay, duit dah banyak. Saya risau nanti duit tu hilang apa semua kan. So macam mana nak selesai masalah tu? So saya pun sebab setiap minggu saya akan pergi jumpa Desmond. Saya jumpa Desmond dan kita akan kira lah berapa sale yang kita dapat. Saya ambil saya punya commission, and then bahagian dia ambil. So bayar cash lah. Kadang-kadang bagi duit RM1 kan. Kadang-kadang duit 50 sen, duit shilling pun ada. So memang saya bawa kotak bagi dia. So duit tu kadang-kadang dah banyak. Kadang dalam seminggu tu dalam 3,000, 4,000, 5,000 collection kan. Duit saya simpan kan. 3,000, 4,000 seminggu kan. 3,000, 4,000 kan. So risau lah nanti kalau orang pecah rumah saya. Adalah rumah saya tu tak ada grill ke apa semua. And then takkan saya nak bawa duit 3,000, 4,000 ringgit tiap hari kan. Duit tu duit shilling lah. Duit kertas, duit RM1 kan. Memang banyak lah. So saya pun discuss dengan Desmond lah. Macam mana Desmond, saya tak berani lah pegang duit banyak-banyak. Nanti hilang apa semua, macam mana saya nak bayar ganti kat dia kan. So discuss cakap macam ni lah, setiap minggu you tak payah bawa cash. So you hantar check je. So duit collection tu saya akan masukkan dalam saya punya account. Tapi untuk you ada buku cek, you kena ada current account semasa. You tak boleh pakai saving account. So dekat situ saya pun buka lah account semasa. Masa tu saya tak ada company lagi. Saya buka personal current account. Alright. So saya buka personal current account. So macam apa saja gaji, income yang saya dapat, saya masuk kat situ. Macam gaji saya transfer ke situ. Sebab apa? Duit sewa tu saya belanja. Kan duit tu duit RM1, duit 50 sen ni. Yang tu dapat je saya belanja.
Tapi duit gaji saya masukkan dalam, saya transfer dekat personal current account. Alright. Lepas tu so setiap minggu saya akan keluar check lah. Keluar check dekat Desmond. And then macam kalau ada masa saya akan back in duit lah. Kalau ada duit lebih saya akan back in dekat dalam personal current account lah. So masa tu dah ada online banking lah. Dah ada online banking. Jadi senang lah kerja saya. Saya tak perlu nak pegang cash yang banyak kan. So every week saya transfer duit, saya tulis check. Tapi lama-lama saya dah tak tulis check dah. Saya pakai Maybank 7 je transfer duit. Alright. Okay, lepas tu balik pada cerita yang saya bengang pakai kereta Desmond ni. Desmond ni bukan ada masalah apa pun. Cuma bila saya guna kereta orang, tak seronok tu bila kereta orang tu ada masalah dan saya dapat komisen saya tu gone bayar ganti rugi je. Kadang-kadang nak claim kat customer ni, kadang-kadang customer bayar, kadang-kadang customer tak bayar. Masa accident tu ya bayar. Lepas tu bila dah belah, minta memang babai lah, memang tak dapat lah. So lalas saya yang kena tanggung. Tapi walaupun ada juga customer yang bagus yang bayar apa semua. So macam bila terkena tu memang tak seronok lah. Kita dah penat-penat sewakan kereta apa semua, dah dapat komisen, tiba-tiba komisen kita tu gone. Terpaksa bayar ganti rugi orang je kan. So and then saya fikir kalau lah aku ada kereta sendiri, so kalau untung aku seorang-seorang tanggung, kalau rugi pun aku seorang-seorang tanggung. So tak ada masalah. Sekarang ni kalau guna kereta orang, untung sama-sama untung, rugi aku seorang yang tanggung lah. Dia yang owner kereta dia tak peduli kan. Kereta dia rosak, dia claim je dekat kita kan. So macam tak shock lah. Tapi that is the business. And then saya nak beli kereta sendiri kan. And then masa saya sewa rumah dekat luar. So tiba-tiba ada jiran saya ni, dia ada jiran baru lah. Jiran saya ni dia buat store getah skerap dekat rumah dia kan. So setiap 2-3 hari akan ada lori datang, akan kutip getah skerap daripada dia punya rumah. So dekat rumah dia tu memang ada, dia buat store khas untuk simpan getah skerap. Ya Allah, punyalah busuk. Saya punya rumah tu selang sebuah rumah je. Rumah saya ada satu rumah, and then rumah dia selang dua buah rumah. Tapi bau dia memang menusuk kalbu. Nak makan pun tak lalu. So masa tu isteri saya tengah mengandung. And then masa mula-mula kita masuk tu memang seronok kan. Tiba bila jiran baru masuk, dia pergi buat store getah skerap kat rumah dia tu. Memang kita orang punya ketenteraman tu terganggu lah. And then saya komplain lah dekat owner rumah apa semua. Owner rumah pun tak boleh nak buat apa kan. Dia dah warning dekat customer dia apa semua. Dan lalas benda tu dragging. Lalas saya pun decide saya nak beli rumah. Tapi masa tu saya nak beli rumah, saya pun tak confident juga. Sebab saya nak beli kereta pun tak lepas. Petah lagi nak beli rumah. Lepas tu jawatan saya pula, jawatan bukannya jawatan tetap, jawatan saya jawatan sementara. Sebab saya tutor, selagi saya tak ada PhD, selagi itulah saya tak boleh disahkan jawatan. So status jawatan saya sementara. And then bukannya kontrak apa semua, sementara. So sementara ni kalau you pergi bank nak apply loan bank, memang bank buang dalam baku sampah lah. Sebab you status you sementara. Sementara ni anytime dia boleh tendang you, boleh pecat you kan. So saya kira macam tahun 2008 tu saya masih lagi tak bankable. Alright. So tapi saya nak beli rumah ni. Lalas saya pun macam mana dah saya cakap lah saya nak beli rumah apa semua. And then masa saya cuba juga apply loan bank. And then masa tu yang pegawai bank tu cakap, susah you nak apply loan rumah ni. Sebab you kalau ikut gaji you dah macam ni. Lepas tu
komitmen you pun tinggi. Lepas tu you pula jawatan sementara, so tak strong. And then saya cakap lah dekat officer bank tu, bos, saya boleh bayar ni sebab saya ada elang. Lepas tu kalau saya sama belajar, saya boleh confirm apa semua kan. And then saya pun ada buat bisnes juga kereta sewa. So sebulan masa tu income kereta sewa dalam 15,000 macam tu kan. Tapi itu kasar kan. So tolak-tolak dapatlah 2,000, 3,000 macam tu kan. So income kasar saya macam tu. So dia pun tak apalah, you cuba bagi statement current account. So saya pun bagi. So alhamdulillah lulus, dapat beli rumah harga 175,000 tuan-tuan. Tahun 2008 saya beli rumah pertama lah. Tapi rumah tu actually saya beli share 2 nama. Saya dengan isteri saya lah. So itu yang lulus. Sebab kita combine gaji kita orang, and then kita gunakan KWSP kita orang untuk bayar down payment. Lepas tu kita gunakan income daripada kereta sewa tu untuk support. So dapatlah loan rumah kan. Rumah ni dia tak adalah susah macam kereta. Sebab kereta ni susah sikit. Sebab rumah ni kalau kau tak boleh bayar, bank boleh je rampas balik rumah tu kan. Sebab rumah ni dia akan naik harga. Kalau kereta ni kalau bank rampas balik, memang harga kereta tu dah drop lah. So rumah dengan kereta lain sikit. So bila saya nampak kat situ, kalau aku boleh tunjukkan aku ada extra income, so chances untuk apply loan senang lah. So dekat situ saya nampak lah kekuatan personal current account. And then so balik cerita saya bengang ambil kereta si Desmond ni. Bukan saya marah kat dia, saya bengang sebab itulah, kita ambil kereta orang, harta orang kan. Kat belakang saya ada anjing. Kita ambil kereta orang, so kita tak boleh nak control benda tu. So saya nak beli kereta saya sendiri. So bila saya tahu current account tu kita boleh gunakan untuk support kita punya loan application, so kat situ saya start gunakan current account untuk beli kereta lah. So bila saya nak beli kereta je, saya akan hantar slip gaji saya, KWSP, IC apa semua, plus dengan saya punya personal current account. So personal current account biasanya dia minta 6 bulan lah, 6 bulan. So masa tu duit yang masuk dalam saya punya current account dia dalam 15,000, 20,000 macam tu kan. Tapi sebenarnya duit tu bukan duit saya pun, duit Desmond. Duit saya sikit je. Tapi current account ni yang penting adalah duit cash flow masuk tu. Cash flow masuk tu. Alright. So kalau you nak apply loan, dia current account ni kalau you masih lagi bekerja makan gaji, maknanya you ada gaji, you ada KWSP, you ada SOCSO apa semua, you boleh gunakan personal current account. Tapi kalau you dah berniaga, tak boleh lah. Tapi kalau you berniaga, you ambil gaji, still boleh pakai. Alright. Faham tak penggunaan personal current account ni? So dekat situ, bila setiap kali saya nak apply loan kereta je, saya akan support beli pakai saya punya personal current account. So apply pagi petang lulus. Dulu kalau saya pakai slip gaji, memang 2 minggu tunggu, lepas tu baru tahu tak dapat. So saya tak bankable. So bila saya guna personal current account, gila, memang laju je kan. So dia punya tips dia adalah, kalau you nak buat nak gunakan personal current account ni, benda betul yang saya buat adalah saya buat loan untuk kembangkan bisnes, tuan-tuan. Saya buat loan untuk kembangkan bisnes. Bukannya saya buat loan untuk mulakan bisnes. Itu benda betul yang saya buat. Banyak orang dia silap. Dia nak mulakan bisnes, dia buat loan. Dia dah tak ada pengalaman, customer pun tak ada, sistem pun tak ada. And then pergi berniaga kan, memang melingkup lah. Lepas tu dah melingkup, loan tu duit dah habis, tapi loan kena bayar. Tu yang banyak tersontot. Ada tak yang yang ada pengalaman macam tu kan? So benda betul yang saya buat adalah, masa saya start buat bisnes sewa tu, saya tak buat apa-apa loan, tuan-tuan. Saya pinjam duit isteri saya pinjam duit kawan saya, dan saya ambil sikit lah. Saya withdraw cash daripada kad kredit saya, RM1,000, tak banyak. Bukan macam setengah orang, dia buat loan RM30,000, dia buat loan RM50,000, dia buat loan RM100,000 untuk mulakan bisnes. Sebab buat bisnes ni tak senang, tuan-tuan. Kita nak on paper nampak
nampak senang je. Kita tengok orang lain buat bisnes macam senang je kan. Lepas tu kita pun pergi buat loan apa semua kan. Lepas tu pergi melingkuk lah. Sebab kita tak ada pengalaman. Alright. Okay, saya nampak apa yang tuan explain ni. Sekarang tengah slow-slow rolling current account. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So dia punya kunci dia adalah kalau you berniaga, you make sure duit tu mesti masuk dalam current account. Masa tu saya tak ada accounting, semua tak ada tuan-tuan. Tak reti, memang tak reti. Yang aku tahu, aku dapat duit sewa, aku masuk duit sewa tu dalam current account. Lepas tu daripada situlah saya transfer duit, nak bayar tu, bayar ni apa semua. Tu benda betul saya buat. Dapat duit masuk dalam account. Dapat duit masuk dalam account. Banyak orang dia dapat duit, dia pergi belanja. So bila nak proof dia punya income tu tak ada. Itu paling basic lah tuan-tuan. Kalau you tak ada masa nak buat audit account apa semua, tu basic lah. Macam saya dulu memang account pun tak reti. Sampai sekarang pun saya tak reti. Account pun wife saya yang urus sekarang. Tapi saya pandai cari duit lah. Cari duit aku pandai. Nak urus, nak check duit, accounting pun semua aku tak reti. Alright, so cash flow. Faham tak? So walaupun saya mengajar tentang cara-cara nak buat loan, tapi my advice pada you all lah, jangan sekali-kali mula bisnes dengan buat loan. Jangan sekali-kali. Don't ever. Kalau you nak buat bisnes, maksimum modal you 5,000 je. Kalau you nak start bisnes. Jangan acah-acah pergi buat loan 10,000, 20,000, 30,000, 100,000 pergi buat loan. Memang meninggal. Saya dah banyak dah tengok kawan-kawan saya start bisnes buat loan 30,000, 50,000, 100,000. Lepas tu 2-3 tahun tanya macam mana? Melingkup dah. Loan macam mana? Kena bayar. Bisnes tak ke mana? Duit loan dah habis. Bulan-bulan kena bayar. Sebab tu ramai orang bila dia cuba nak jadi usahawan, dia gagal. Dia gagal sebab apa? Dia starting pun dah salah. Dia mula bisnes dengan buat pinjaman kan. Itu kesilapan paling besar. Jangan sekali-kali start bisnes dengan buat pinjaman. Pinjaman hanya untuk kita mengembangkan perniagaan, bukannya memulakan perniagaan. Ingat tu. Pinjaman hanya untuk kita kembangkan bisnes, bukan untuk kita mula bisnes. Alright? Kalau you nak mula bisnes, maksimum modal you tu jangan lebih pada 5,000. Jangan lebih. So kalau lingkup tu, at least you boleh bangkit balik. 5,000 je kan? Tak banyak. Tapi kalau you buat pergi pinjaman 50,000, memang tersontot lah. Memang tersontot, terduduk. Ada yang tak boleh bangun terus. Terus melingkup. Banyak kawan-kawan saya macam tu. Ada tak sesiapa yang ada pengalaman macam tu? Acah-acah nak buat bisnes, pergi buat loan. Buat loan 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 kan. Konon-kononnya nak berniaga lah. Bagi modal ke orang apa semua. Lepas tu tak mana, bisnes tak ke mana, duit tak ke mana. Lepas tu bulan-bulan kena bayar. Jangan. Alright. And then kalau you nak, ada orang offer you nak melabur semua kan, nak melabur semua. So jangan sekali-kali pergi melabur guna duit loan. Melabur ni sebenarnya, melabur kan, you ada duit saving lebih, you melabur lah. Tapi melabur ni, you kena ingat lah, you melabur. Kalau untung you dapat lah, kalau rugi sama-sama lah tanggung. Banyak orang dia acah-acah, saya investor. Dia pergi buat loan kan, invest. Lepas tu dia sebenarnya dia bukan investor, dia alung je. Dia bagi pinjam je, dia bagi pinjam duit. So bulan-bulan kena bayar. So kena hati-hati. Kalau ada orang nak bagi modal kat you kena tengok dia ni. Dia ni adakah investor ataupun borrower saja. So kalau macam mana nak tahu? Kalau investor ni dia bagi modal kat you gunakan modal tu. Kalau untung sama-sama untung, kalau rugi sama-sama tanggung lah kan. Tapi kalau borrower ni dia bagi modal kat you, kalau untung sama-sama untung, kalau rugi you kena bayar juga. Itu borrower. So kalau you jumpa orang macam ni, jenis borrower ni, dia kata dia ada modal, dia nak invest duit kat you, you cakap pergi bambus. Pergi bambus jauh-jauh. Sebab orang macam ni, time you senang, dia seronok. Time you susah, you seorang-seorang yang tanggung. Faham tak? Ingat pesan saya. Okey, tercedok. Muhammad Hairil. Tuan, kalau buat loan beli lori tak boleh ke? Saya rasa macam okey. Okey. Boleh, tak ada masalah. Tapi
adakah tuan buat loan tu untuk mula? Kalau tuan pun tak ada pengalaman apa semua, so my advice adalah, daripada tuan sibuk nak pergi beli lori, beli kan, so why not sekarang ni tuan beli lori sebab ada customer. So why not tuan cari customer dulu, and then dapat customer, tuan carilah owner lori. So jadi orang tengah dulu tuan-tuan, so belajar cari customer dulu, dapat customer, bagi job tu dekat company yang ada lori, tuan makan commission sikit. So bila customer tu dah ramai, income pun dah konsisten apa semua, masa tu lah tuan boleh decide untuk beli lori. Tapi kalau tuan customer pun tak ada, kan, tak ada experience, marketing pun tak reti apa semua kan, sibuk pergi beli lori apa semua kan. So banyak je kawan saya macam ni, ada Puan Salbiah. Kat sini ada Puan Salbiah. Dia beli lori 3 tan. Konon-kononnya nak bagi adik dia pakai. Lalah adik dia boleh cakap, malas saya nak kerja. Kan ni lori tu sadai kat rumah je kan. Bayar je lah bulan-bulan. Faham tak? Kalau itulah, macam saya dulu, saya dah ada customer, saya ambil kereta orang, saya sewakan, saya makan commission dulu. So along the way, business saya dah growing, customer dah banyak. Masa tu lah saya decide tambah kereta. So bila saya beli kereta je, saya tak ada isu sebab saya dah pandai cari customer, saya dah pandai buat marketing, saya dah ada duit. So tak ada isu. Kalau you tak ada pengalaman, customer you pun tak reti nak cari, marketing pun you tak reti, pekerja pun you tak boleh nak manage apa semua kan, you beli lori, boleh lah. Beli lori senang tuan-tuan, beli kereta pun senang. Nak cari customer tu yang susah. Dah dapat customer, macam mana nak manage pekerja pula? Macam ada kawan saya beli lori kan, bukan nak takut-takutkan you all beli lori, konon-kononnya nak suruh adik buat kerja lah. Adik tak ada kerja apa semua, dah beli lori cantik apa semua. Lepas tu adik boleh cakap, malas aku nak kerja, tak nak kerja. So lori tu sadai lah, bayar lah bulan-bulan. Dengan kakak-kakak dia kena sitos, kena blacklist. Buta je kan. Alright, faham tak Tuan Hairi Jailadin? Pukul dah sekarang ni, 8.30 dah. Alright, so saya rasa itu saja untuk pagi ni. Saya stop setakat nak apply loan bank. Nak apply loan bank. So esok saya sambung lagi part 7. And then kalau you nak belajar bisnes sewa, you boleh join Facebook group yang saya bagi ni. And then dekat dalam tu ada ebook, ada video semua kan. Alright, so saya harap menjawab soalan Tuan Hairi Jailadin. Jailadin. Menjawab tak soalan Tuan? Menjawab tak soalan Tuan tu? Alright. Faham Tuan? Okay. So saya minta maaf kalau ada salah apa semua. So jumpa esok 7.30 pagi. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.